Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'du. Faqala Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammadil Fattani al-Makki thumma al-Filfilani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar dan tiada dengan fikir dan nazar. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid karangan bagi Syekh Zainul Abidin Ibnu Muhammadil Fattani al-Makki thumma al-Filfilani. Kita masih lagi dalam perbahasan sifat ilmu, yaitu sifat pengetahuan. Wajib kita i'tiqad dalam hati kita bahawasanya di zat Allah Subhanahu wa taala ada satu sifat yang namanya ilmu. Sifat ilmu ni ialah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala ya'lamu bihal asya'a. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala ada di zat Allah kekal selama-lamanya. Ada di manakah sifat ilmu Allah Ta'ala atau sifat pengetahuan Allah Ta'ala? Qaimatun bidzatihi ta'ala, ada di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu bihal asya'a,
yang mengetahuilah Allah Ta'ala dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan akan segala sesuatu. Jadi hak lepas dah kita telah menegadah sedikit sebanyak pengenalan tentang sifat ilmu, sifat pengetahuan. Baik, kalau gitunya hari ini masuk sambung lagi, maka kata dianya tahu Allah Ta'ala. Ini kena kepada ta'alluq dah lah. Mengetahui Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala tahu, nyata dia panggil. Kalau kita baca kitab besar-besar sikit, dia kata ta'alluq sifat ilmu ni ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni artinya terbuka. Tapi sebut inkishaf bukan nak dengan makna terbuka, nak dengan makna lazim daripada terbuka tu nyata. Itu dah. Dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Itu. Min itlaqil malzum wa iradatil lazim. Gitu. Min itlaqil malzum wa iradatil lazim. Sebut malzum naknya lazim. Sebut inkishaf. Inkishaf tu terbuka. Tapi bukan nak makna terbuka, nak makna nyata. Ittidah dia panggil. Sebut inkishaf tapi nak makna ittidah. Apa ittidah? Nyata. Sebab kalau kita kata terbuka, artinya sebelum tu tertutup. Sebelum terbuka maknanya tertutup. Artinya Tuhan tu tertutup jugalah ilmu dia ke lagu mana? Tidak, bukan makna lagu tu dah. Dah. Makna naknya ialah nyata. Lazim daripada terbuka maka nyata. Contoh seperti kita nak tahu, kita balik ke rumah, dalam bawah tudung saji kita tu kita tak tahu lauk apalah isteri kita masak malam ni. Kita tak tahu, tak nyata. Bila kita buka tudung saji, bila terbuka maka nyata. Itu. Jadi naknya makna lazim daripada terbuka iaitu nyata. Artinya nyata di ilmu Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ta'alluq sifat ilmu ni dia namakan ta'alluq inkishaf. Tapi nak makna ittidah. Gitu dah. Dia sebut inkishaf. Tapi makna dia ialah nak dengan makna nyata. Jelas. Nyata di ilmu Allah Ta'ala. Kalau gitu maka tahu Allah Ta'ala ni. Nyata Allah Ta'ala di sifat pengetahuan dia. Itu. Kalau kita sebut kat mengetahui itulah. Kena kepada ta'alluq dia. Adapun pengetahuan itu sifat yang ada di zat dia. Samarah bagi sifat pengetahuan tu tahu. Kemudian hija ta'alluq. Hija bagi sifat pengetahuan tu mengetahui. Maka mengetahui Allah Ta'ala itu tiada dengan sebab belajar. Itu. Dengan tu sababiyah dia panggil. Itu. Bukan orang panggil ilmu Allah Ta'ala tu al-hasilu bil-iktisab atau bil-ikhtiyar. Ilmu Allah Ta'ala tu bukanlah hasil daripada usaha. Belajar tu bukan. Ini orang panggil ilmu kasbi, ilmu usaha. Jadi kita nak tahu apa kena belajar. Tak boleh kalau kita nak tahu tu kita tak belajar, tahu dengan sendiri gitu, apa dia. Kata ilmu laduni. Ilmu laduni pun kena ngaji dulu. Kerana ilmu laduni itu ilmu Allah Ta'ala capak ladung ke bagi orang yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah Ta'ala pusakakan ilmu yang dia tidak tahu. Artinya kena mengaji jugalah nak dapat ilmu laduni pun. Tak boleh duduk depan TV tengok Netflix belakang tiba-tiba aling. Boleh sini. Tu mana boleh itu. Nak belajarlah. Jadi adakah Allah Ta'ala tu dia bersifat dengan ilmu maka mengetahui dia tu dengan sebab belajar? Tidak. Dah. Jadi ilmu kasbi ni, ilmu usaha ni orang panggil fi ma'nal jahli indallah. Tu.
pada makna jahil di sisi Allah Ta'ala. Nah, pada makna jahil. Ada pun kita nak tahu gapo, kena belajar. Ilmu kita ilmu bahasa kasbi, ilmu bahasa usaha. Dan tiada dengan fikir dan nazar. Ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu nazari. Bukan ilmu nazari. Ilmu nazari ni ilmu hak kena tilik fikir. Kena proses mikir. Macam ilmu tauhid ni lah. Ilmu tauhid ni dia panggil ilmu nazari. Ilmu hak kita nak reti dia, kita kena proses akal kita tu we mikir. We berlegak sikit. Yang mana boleh buat akal letak tahu tepi, tak jadilah jadi gila lah kalau buat akal kan. Itu ni. Ia kena sandingkan akal tu dengan nakal. Itu fahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah. Manhajnya ialah sandingkan akal dengan nakal. Ingat sama-sama tu. Kalau mengkedepankan akal, melempar ke belakang nakal, itu dia panggil manhaj Mu'tazilah. Nah, manhaj Mu'tazilah. Mu'tazilah itu akal duduk depan. Nakal yakni Quran dan Sunnah lempar ke belakang. Kalau nakal di hadapan, akal dilempar ke belakang, itu mazhab musyabbihah, mujassimah, zahiriyah. Gitu juga Jabriyah pun akal yang tahu ke belakang juga. Akal yang tahu ke belakang juga. Sama juga Jabriyah. Jabriyah pun akal yang lempar ke belakang. Ahlus sunnah wal jamaah, akal dengan nakal tu disanding seiring. Sanding seiring. Seketok. Tidak mengkedepan dan mengkebelakangkan antara satu sama lain. Kalau sebab itulah cerita-cerita kita dengar Isra wal Mi'raj tu, itu semua tu mumkinul aqli, jaizul aqli, harus pada akal. Bukan mustahil pada akal dah. Jangan kita kata, kalau nak terima cerita Isra Mi'raj ni kena buailah akal, letak tepi, tahu tak buat tepi. Lepas tu buang akal, jadi gila ke kan? Bukan, jangan buang akal. Akal tu habui tu nikmat besar. Buang akal, tak jadi gila lah jawabmu. Guna akal. Allah Ta'ala kata, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar. Itu. Semua tu isyarat kepada guna akal supaya berfikir. Bukan kata letak tepi akal. Tu guna hati. Guna hati kalau awak sofi bersih macam wali tu tak apalah. Takut hati kita tu kotor ikut syahwat nafsu. Tak jadi nak guna hati. Disebab tu kena guna akal. Kena guna akal, sandingkan akal dengan akal. Tu orang panggil manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat baik-baik. Jadi tak ada cerita-cerita Isra Mi'raj, cerita mukjizat para nabi, para rasul yang lain. Itu semua tu bukan perkara yang mencarikan akal, bukan. Bahkan perkara yang kharikun lil adati, perkara yang mencarikan adat sahaja. Adat sahaja tercari. Secara adatnya tak bolehlah orang panggil nak pergi ke Palestin daripada Mekah di zaman tersebut. Seringkas itu tempoh masanya. Pada zaman Nabi itu secara adatnya sebulan pergi, sebulan balik. Itu secara adat. Macam kita adat kita sekarang pergi Mekah. Sebulan pergi, sebulan balik ah. Dah. Sehari je naik kapal terbang dah tu ni. Ini adat zaman kita. Itu. Tuhan menjadikan adat. Maka hukum adat ni sah menyalahi. Ada orang tanya, gapo kak ustaz? Makna hukum adat sah menyalahi? Maknanya tak serupa kebiasaan itulah. Boleh. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadi. Gitu lah.
Jadi sebab itulah orang yang reti beza hukum akal, hukum adat, maka dia boleh terima cerita-cerita mukjizat, irhas para nabi, para rasul, karamah aulia, keramat wali-wali boleh terima. Terima apa? Dengan akal dia. Sebab perkara tu harus pada akal. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu duk khutbah Jumaat. Tiba-tibanya Allah Taala buka hijab. Dia nampak tentera Islam dalam bahaya. Jauh beratus ribu batu daripada Madinah. Sehingga dia pun kata, ya Sariyah Jabal. Nah, hei tentera, bukit-bukit. Nah, tengok. Siapa hak win nampak? Allah. Nah, sahabat hak duduk beratus ribu batu tu dengar suara Sayyidina Umar. Muju sahabat ni bukan Mu'tazilah. Ahli sunnah. Percaya kepada karamah. Suara Amirul Mukminin ni naik ke bukit, selamat tentera Islam. Itu apa dia panggil? Karamah. Apa karamah? Amrun khariqul lil adah yazharu ala yadil auliya. Nah, perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri seorang waliullah. Siapa waliullah? Mukminun taqiyun. Orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Gitu. Nah, semua perkara-perkara tu dikatakan oleh ulama definisinya amrun khariqun lil adati, bukan amrun khariqun lil aqli. Kena reti biasa tu, bukan perkara yang mencarikan akal. Sebab itulah kalau ada ustaz atas peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa yang tidak boleh diterima pada akal manusia. Tanya balik, akal manusia mana tu? Nah, tanya ya ustaz, akal manusia mana tu? Kalau akal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak. Mana mustahilnya? Harus. Sayyidina Abu Bakar percaya. Dia kata kalau Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad yang mengkhabarkan ab'adu min zalika ana uqirru. Kalau Nabi Muhammad cerita lebih pada ni pun, aku percaya lagi. Itu. Kenapa? Karena akal orang mukmin ni luah. Luah. Cerah dengan cahaya iman. Boleh percaya. Kenapa? Mungkin. Harus jaizul akli. Melainkan ustaz maksudkan itu akal Abu Jahal. Tak apa. Abu gak bapak Jahal tu bodoh. Nah, bapak bodoh memang dah. Abu Jahal bila dengar kata Nabi Muhammad Isra' Mi'raj, kata, bahung kuat, kata. Tak boleh terima dengan akal. Tak boleh terima akal dia. Nah, apa? Dia bodoh. Itu tak terima. Nah, apa ya bodoh hukum akal? Sebab dia tak erti beza antara hukum akal dengan hukum adat. Waktu, hei, mana boleh? Kebiasaan orang pergi Palestin naik kuda tak berhenti RNR mana-mana pun sebulan pergi sebulan balik. Tiba-tiba Muhammad mendakwa kata pergi semalam balik dah belum subuh. Hei, bau kuat ni Muhammad ni. Nah, apa dia tak itu? Sebab dia bodoh. Akal dia tak ada. Dia tak erti beza hukum akal dengan hukum adat. Gitu Sebab tu Imamul Haramain kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Barang siapa yang tak reti hukum akal yang tiga tu, maka dia tidaklah orang yang berakal. Orang tak berakal panggil apa? Gila. Tapi gila tak nampak gila ni bahaya lebih pada gila hak zahir nampak gila. Nah, orang gila, hak zahir nampak gila kan? Telanjang bogel, rambut keras belah. Senang. Gila ni, main beringat sikit. Nah, kita pakat lari selalu dah. Tapi kalau gila tak nampak gila, ni bahaya. Pakai kok, pakai necktie, pakai sokok, pakai serban, pakai jubah. Nah, cakap anak entah. Kemah. Nah, tapi gila, apa? Akal tak reti nak hukum. Akal tak reti nak guna, nak hukum tak reti. Maka sebab tu penting sangat-sangat kita ni kuasai hukum akal, hukum adat supaya kita ni jadi orang mukmin sebenar-benar. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati ara'ainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan peristiwa Mi'raj kamu tu, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan sebagai cobaan untuk manusia. Ujian untuk manusia. Nak tahu kata manusia ni reti tak guna akal. Kalau dia kata tak terima dengan akal, itu dia gila. Sebab apa? Sebab dia tak reti orang panggil akal dia nak hukum dengan harus perkara-perkara tersebut. Nah, sebab apa harus? Sebab Allah yang menjadi.
Kita boleh sampai surga ni kerana kereta ke kerana Allah yang menyampai? Allah. Di sisi sabak musabak naik kereta secara adat. Maka sah ke tak kita boleh mari surga tanpa naik kereta? Buka-buka pintu siapa lalu surga sanwi? Boleh? Boleh. Allah Ta'ala nak buat boleh ya. Tak ada masalah apa. Cuma siapa kita? Kalau jadi sungguh barangkali maunah bukan karamah, mukjizat kau lagi jauh, muka bukan nabi kita, rasul bukan. Itu. Nah, siapa yang menyampaikan suara Sayyidina Umar dengar oleh sahabat beratus ribu batu? Allah. Nah, siapa yang membuka tabir hijab Sayyidina Umar sehingga nampak Sayyidina Umar tentera Islam yang jauh beratus ribu batu? Allah. Bah benda tu tak ada pelik zaman kita lah ni tega ni. Boleh guru kita duk UK video call. Nampak dia ni. Padahal tak ada depan dalam ni pun tak ada. Ni karamat zaman dia panggil. Tapi hak ni ada lah zaman sekarang ni, ada lah jadi. Syaratnya lain kena kuat lah, internet kena kuat dah, kredit kena cukup, kan tidak? Mana ngangau kerah oleh tak bergerak dah muka. Tu dah. Tu. Pelik apa? Tak pelik Orang mukmin hak hidup pada zaman sahabat, zaman tabi'in dulu, dia tak pelik ni. Kalau dia boleh hidup kelik pada zaman ni, ada menatakan ni, pelik pun enggak tu hewan. Tak ada kata pelik. Tak ada zaman kita ni. Tak pelik Tuhan belaka. Cuma lah nampak lalu kok tangan tukar ni. Medain gapo tak tahu ni, China ke gapo tak tahu ni dekat sini. Medain Korea, medain Jepang, medain China. Itu lalu je aku tangan tukar. Hakikat yang menjadi siapa? Allah. Yang menyejuk Allah, yang memanas Allah, yang membakar Allah, yang menyehat Allah. Di sisi sabak musabak yang adi, kita pasal ekong, kita pasal kipah, kita menyala lampu, kita pasal api, kita menyala api, kita cucu api. Itu. Maka dapat harus tak ada api tapi tak terbakar. Harus tak pada akal kita. Cucu api, nyala api tapi tak terbakar. Tak terbakar getah. Terima tak pada akal? Nak tengok pengikut Sina Abu Bakar ke pengikut Abu Jahal ramai ni. Terima tak pada akal? Terima. Wi kemah. Goteh tu tak apa. Terima pada akal. Sebab apa? Sebab hakikat yang membakar ialah Allah. Cuma di sisi sabak musabak yang adi, Allah Ta'ala jadikan kebakaran di sisi kita nyala api. Maka terima tak pada akal kita menyala api Tuhan tidak membakar? Ya, terima, tak ada masalah. Tengok Nabi Ibrahim lepas dengan manjani masuk kawah api. Terbakar tak? Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tak terbakar. Sejuk buah keselamat lah pula ke Nabi Ibrahim. Orang hak tak reti hukum akal dia baca. Cerita Doraemon apa gini. Ngaruk ni mana ada. Kita kena api dapur pun menepik dah. Rayak ke dia, akamung tu mutahuk punggung letak pada lutut tu. Kalau akal orang mukmin, dia terima molek-molek dia baca, tak ada pelik Bapa tak pelik. Allah yang buat. Bukan api tu yang membakar. Bukan Allah Ta'ala jadikan tabiat api membakar atau kerana api membakar tu kafir kalau i'tikad lagu tu. Wa man yaqul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Ataupun Allah Ta'ala jadikan sifat membakar kepada api. Kuwah yang mampu api itu membakar. Itu Qadariyah. Apa panggil itu ni? Jangan main. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Jaga-jaga. Ada juga orang. Ni lah bahaya. Hari-hari duk berdiri orang tu Wahabi, orang ni Wahabi lah kali akidah dia sendiri tak tahu gapo. Dak sini. Rupa-rupa akidah diri Qadariyah. Tu. Orang suruh mengaji tak ambau. Tak seng ngaji. Lepas tu duk sibuk nak berdiri orang tu Wahabi, orang ni Wahabi lah kali tengok akidah dia sendiri Qadariyah. Akidah dia sendiri tu sesat dah. Apa? Dah dia i'tikad kata Tuhan yang menjadikan kepada api tu sifat kuah membakar. Kemampuan membakar. Itu.
Kata ulama wara'an nahri, orang i'tikad lagu ni masih kafir. Tu. Masih kafir. Mujurnya qaul yang rajih, qaul yang kuat kata tak kafir, tak kafir. Tak kafir orang i'tikad lagu tu cuma fasik mubtadi', ahlul bid'ah wad dhalalah. Sebab apa tak kafir? Sebab dia kata Allah yang menjadikan sifat membakar pada api, sifat menyembuh pada panado, sifat apa lagi? Menyejuk pada aircon, sifat mencerah pada lampu. Itu. Jadi jaga-jaga fok kita. Tu sebab tu kena wilai sungguh ngaji ilmu tauhid, ilmu sifat 20 ni kena wilai sungguh-sungguh ingat masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu ni. Baik. Dan tiada dengan fikir dan nazar. Jadi ilmu Allah Ta'ala bukan ilmu nazari. Ilmu nazari ni macam ilmu usuluddin ni, ilmu nazar ni. Kena tilik fikir, kena perah otak, gelegak otak, kena memikir. Ya tak boleh orang panggil, pakai baca sendiri gitu, faham. Ia kena proses akal. Itu orang panggil ilmu nazari. Ilmu hak dibangsakan pada tilik fikir dengan akal. Satu lagi dia panggil ilmu daruri. Ilmu daruri ni ilmu hak tak kena mikir. Orang semua reti. Mana contoh? Seperti pedah di lada, manih di gula, masing di garam. Itu tak kena mengaji siapa ke Universiti Al-Azhar nah. Itu ni. Tak ke bodoh sangat. Kena mengaji siapa UK ni baru tahu rupa-rupanya gula ni manis. Bodoh benar awak. Saya tak kalah aku tahu gula tu manis. Apa? Tek lidah tu gak manis getih dah. Itu lah. Itu dia panggil apa? Ilmu daruri dia panggil. Maka ilmu Allah Ta'ala juga bukan ilmu bahasa daruri. Bukan bahasa nazari, bukan juga bahasa daruri. Bukan juga ilmu badihi. Satu lagi ilmu badihi dia panggil. Ilmu apa ilmu badihi? Ilmu yang dapat dengan mudah. Tu tak ada kena belajar. Seumpama ilmu laduni tadi lah. Tu. Jadi semua jenis ilmu ni terdahulu sabqul jahlu dia panggil. Tu bapakah orang panggil semua ilmu yang disebut tadi? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, ilmu laduni. Ini semuanya fi maknal jahli li anna zalika yastalzamu sabqul jahlu. Kerana sesungguhnya demikian itu melazimi oleh terdahulu bodoh. Gitu terdahulu bodoh. Jadi ilmu hak biasa kena ngaji baru tahu, itu terdahulu bodoh kan? Kita kalau sebelum kita belajar kita tak tahu. Nak nulis tak tahu, nak baca A B C D E alif bata tak reti. Melainkan bila kita belajar ni a ba ta kenal huruf. Sebelum tu kenal tak? Tak. Mana sebelum tu terdahulu bodoh. Itu. Tu ilmu tu orang panggil ilmu kasbi, ilmu bahasa usaha. Jadi semua jenis ilmu tadi, ilmu usaha belajar, ilmu kena fikir tilik dengan akal, ilmu hak tak kena fikir tilik dengan akal tapi dapat dikesal dengan panca indera yang 5 hawasul khams, sejuk, panas, masing, manis, pahit, tawar. Begitu juga tu ilmu hak bahasa lipah, badihi laduni itu pun. Semua tu orang panggil ilmu yang melazimi terdahulu bodoh. Li anna zalika yastalzamu sabqul jahlu. Kerana sesungguhnya demikian itu semua jenis ilmu tu melazimi, mana mengautomatikkan oleh terdahulu bodoh. Maka mustahil ilmu-ilmu tersebut tu ialah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Sebab apa? Kalau tidak, Tuhan sebelum dia belajar, sebelum dia mikir, sebelum dia proses, tilik gapo semua sebelum dia bodoh lah. Tak gitu Jadi ilmu Allah Taala tu tidak sabqul jahli.
Baik, habis. Lawannya. Nah, tu. Lawannya ni terjemuh daripada Arab wadidduha dah. Lawannya ni orang panggil terjemuh daripada Arab wadidduha, bukan terjemuh daripada Arab waqitluha ka wadarbuha ka bukan. Ini orang hak tak faham mengaji sifat 20 dia buat menganjing. Tengok orang akhir zaman lah ni. Dia boleh buat menganjing cara ulama dulu ajak umat kenal Tuhan. Dia kata apa duk mengaji? Tuhan ada, lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia, lawan-lawan baharu. Tuhan apa? Bel. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا حي على الصلاة. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. لا
والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمد الوصلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik, lawannya ni orang panggil wadidduha. Mana lawan sini bukan gocoh dah. Acak-acak kali dah hamba duk ulang ni. Supaya jangan duk terpengaruh dengan orang hak gong. Apa orang gong? Dia tak reti sifat 20, waktu duk larang orang mengaji sifat 20. Dia siap besar. Kalau tuan-tuan dengan orang mengajar sifat 20, tak mutu pergi makan cendol. Oh. Itu ni. Kalau dengar orang mengajar sifat 20, tak mutu pergi makan cendol. Atau pergi pasar malam. Itu dia katakan, tuan-tuan dengar je ustaz tu sebut, hari ni kita nak belajar kaunuhu qadiman. Oh, tengok. Dia sendiri bodoh. Mana ada kaunuhu qadiman bodoh. Mengaji sifat 20. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada. Tiba-tiba kaunuhu qadiman dia. Tengok. Dia sendiri tu bodoh sifat 20. Payah dah ajar orang. Jangan ngaji sifat 20. Kalau tak ngaji sifat 20 gak, mudahlah kau kena sesak kau orang. Nah. Hamba ulang lagi cerita. Di kota Damansara tu. Ada tok Syekh tarekat sesak. Nah. Syekh tarekat sesak ni, anak murid dia ni, bila habis duit puluh-puluh ribu dah, barulah tobat. Habis duit puluh-puluh ribu dah, baru tobat. Ada tu ni. Habis duit puluh-puluh ribu, rumah hak beli kena lelong, duduk rumah sewa, barulah nyesal. Mari cerita kita. Kita kata gini, kalau awak ni mengaji sifat 20 basic, awak tahu dah dia sesat. Sungguh. Dia cerita kan, dia kata, Ustaz Syekh saya tak semaya Ustaz. Saya tanya Syekh, kenapa Syekh tak semaya? Nah, Syekh dia jawab, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Tengok ayat. Nah, akidah tu akidah siapa tu? Tu akidah falsafah. Kafir siapa yang i'tikad yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah ruh. Kafir jangan main. Kalau ngaji ilmu tauhid ni sebutlah dah. Bisalathatin kafaral falasifatul aida. Idh ankaruha wahyal musbattah. Ilmun bijuz'iyyin wa huduthu awalimi. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Bisalathatin dengan 3 perkara. Kafaral falasifatul aida. Dikafirkan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah akan puak falsafah. Tidak kerana yang lainnya. Kerana apa? Idh angkaruha wahyal musbattah. Karena engkar mereka itu falsafah akan 3 perkara. Padahal 3 perkara itu sabit dengan dilalah qat'iyah yakiniyah. Apa pertamanya? Ilmun bijuz'iyyin. Ilmu Allah Ta'ala dengan secara detail. Falsafah kata tidak. Allah hanya mengetahui dengan secara umum. Tengok. Allah Ta'ala tahu pasir di pantai, tahu. Berapa butir pasir, Allah tak tahu. Siapa kata? Falsafah kata. Kafir tak? Kafir. Lah isbatkan jahil pada Allah. Mengsabitkan jahil pada Allah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tahu. Kulli dan juz'i. Umum dan detail, Tuhan tahu. Pasir di pantai, Tuhan tahu? Tahu. Berapa butir pasir itu pun Allah Ta'ala tahu. Okay? Allah Ta'ala tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut pun Allah Ta'ala tahu. Itu ilmu Allah Ta'ala. Falsafah dah. Allah Ta'ala tahu rambut, tahu. Berapa helai, Allah tak tahu. Tahu nyanya Tuhan pening nak bila. Kafir tak? Kafir falsafah. Sebab pertama tadi, menafikan ilmu Allah dengan secara detail. Satu. Wa hudutsu awalim. Baharunya alam ini, kata falsafah, tidak. Bikidamil alam. Alam ni kidam. Sedia. Kita ada alam ni baharu. Nah,
Maujud ba'dal adami, mutajaddidu ba'dal adami. Ada kemudian daripada tak ada, berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Siapa yang mengada? Siapa yang memperlakukan dia? Allah. Itu lah. Falsafah ada. Alam ni semula jadi. Tuhan ada, maka alam ni dia kala dengan Tuhan juga ada. Gitu. Kafir falsafah? Kafir. Yang ketiga, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Wa hasyrun li ajsadin, dihasyar, dihimpun kita ditiup sangkakala yang kedua, kita ni akan dihimpun dibangkit kembali daripada kubur masing-masing bi ajsadin, dengan jasad-jasad. Wa kanat maitah, padahal sebelumnya kita ialah mayyit. Falsafah kata dak, kita dibangkit pun hanya dengan roh, sebab mustahil dah jasad nak dapat hidup. Jasad hancur lebur jadi makanan ulat di dalam kubur. Siapa kata? Falsafah kata. Tengok. Kalau orang mengaji ilmu tauhid ni boleh pegang tapa dah tak sihat dia dah. Pang tapa, seh apa mu ni. Nak fardu ain tak lepas. Bahkan mengajar akidah kafir dah pula, akidah kufur tu. Nah, tengok. Tapi oleh kerana tak mengaji, nah, dia berakhir nak jadi tok wali dengan cepat gitu dah tu ni. Alah ngaji kata, cari tak syekh zikir-zikir. Tu duk taksub kau syekh. Syekh, masya-Allah, syekh ni wali kita ni. Siap dah. Boleh faedah. Habis piti puluh-puluh ribu baru tobat. Aduh. Tu tengok. Kalau tak mengaji sifat 20 tu, duk boleh ikut Rasul Kahar Melayu lu tu. Ingat tak? Orang cik kata kan? Kami ada Rasul kami dah akui kami garanti syurga. Tengok. Sebodoh tu pun ada pengikut. Sebab apa? Sebab hok ikut dia paling bodoh lagi. Walaupun educator pun, dia tak semestinya kalau orang tu profesor matematik, maka dia pun peroh juga ilmu akidah ada. Nah, peroh lah, educator lah dia, ilmu matematik, sains, fizik, kimia, bionya. Tapi hok ni lik sana pada bulahak bujahal lagi jahilnya. Nah, dah dia terang-terang dah dia kata saya bukan nabi, saya rasul. Tidak ke bodoh Bodoh lah. Kalau orang mengaji sifat 20 nanti masuk bab kenabian, kerasulan nanti. Nah, ulama akan buat mari definisi rasul, definisi nabi. Maka ni ulama buat mari nisbah dia. Wa kullu rasulin nabiyyun, dan tiap-tiap rasul tu ialah nabi. Walaisa kullu nabiyyin rasulan, dan tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Tiap-tiap rasul pasti nabi, tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Gitu kan? Sebab tu Tuhan kata dalam Quran, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Tengok. Wa khataman nabiyyin. Allah tak kata wa khatamal mursalin. Itu hebat i'jaznya Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala kata wa khatamal mursalin, Nabi Muhammad itu ialah penyudah bagi rasul-rasul, maka sah, boleh ada orang mengaku nabi tapi dia bukan rasul. Betul tak? Bolehlah. Ada nabi bukan rasul. Berlambak 124,000 nabi bukan rasul. Ni. Nabi bukan rasul tu boleh. Tapi Allah Ta'ala kata wa khatamal nabiyyin, penyudah bagi segala nabi. Maka jangan nak mengaku rasul, mengaku nabi pun tak boleh. Itu. Tiba-tiba dia kata, saya rasul, saya tak mengaku nabi. Bangang tu. Kan jelas tu soalan saya ni bapak bodoh ni. Soalan mengaku bodoh jelas-jelas. Tapi sebodoh tu pun orang ikut apa? Dah tak ngaji. Nak ngaji warna, ada ustaz kata kalau orang ngajar sifat 20 pergi tak mutu pergi makan cendol. Anak beranak orang sesat aku ni. Tu tengok. Allah. Jadi kalau mengaku saya rasul bukan nabi tu bodoh lah. Mana ada rasul bukan nabi? Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tiap-tiap nabi tu belum tentu rasul. Allah tengok. Ngaji basic ilmu tauhid sifat 20 ya tim benda tu. Tapi yang dah tak ngaji, nak ngaji mana ustaz larang. Ada ustaz hak gong tu pula. Jangan. Kalau awak dengar ustaz tu mengajar sifat 20, ustaz mutu pergi makan cendol, pergi. Pasar malam lebih baik lagi. Sedang molek dah. Lepas tu nak suruh beranak orang pengikut ajaran sesat, makin ramai. Tak orang lah ni tengok. Hak orang ngaji betul benar.
Apa orang ni? Tapi kita tengok hak ajaran sesat. Ajaran sesat siap bai'ah wallahi, nyawaku untuk syekhku ayahandaku. Oh. Padahal ayahanda ya alih botol tak erti dia. Tapi tak leh. Orang Melayu kita minat benda gitu. Nah, benda kena bodoh gitu tu minat. Ada arah. Tu ilmu hak sungguh ulama duk karang kitab ke apa tak berahi. Tak berahi. Kalau orang mengajar kata ilmu Allah luah. Memang ilmu Allah luah mung tu hak bodohnya. Gitu Itu ni. Okay? Bila kita kritik hak ajaran sesat ni, kata ustaz ni macam dia sorang betul. Ilmu Allah luah. Memanglah ilmu Allah luah. Mung tu hak bodohnya. Tu lagu tu Tengok. Gapo lagi? Banyak lagi lah kalau kita nak kutip cerita kan. Tak habis lah malam ni nak kutip cerita. Bekas-bekas ajaran sesat ni kebanyakannya dak ngaji sifat 20 atau ngaji tapi bukan daripada guru yang betul-betul reti pengajian yang tu hak sengoti, hak hakiki sungguh sifat 20. Hanya guna istilah-istilah macam ajaran-ajaran sesat. Dia guna istilah sifat 20 juga. Tuan-tuan, anak-anak anda anak-anak anda nak kenal Tuhan, anak-anak anda kena kenal sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Mana sifat Tuhan? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua sifat-sifat Allah yang ada pada tubuh kita. Sifat Tuhan pada kita. Kita Tuhan lah jawab dia. Nanti kan bodoh lagu tu. Lepas tu sifat siapa? Sifat kita lah Allah Ta'ala yang menjadi. Tu nama sama tu. Nama sama tak apa. Hakikat beza. Ni payah ngaji dia orang ajaran sesat ni payah. Ni. Tu. Ingat baik. Fuak-fuak ajaran sesat ni dia guna Quran juga, hadis juga, ilmu sifat 20 juga, ilmu fiqh juga. Dia guna istilah muqaranah kamaliyah, tauzi'iyah, urfiyah, tapi dia ubah maksud. Dia selewing ke orang panggil kefahaman hak sebenar. Itu. Payahlah akhir zaman ni. Kuat sangat ujian. Tak tu ni? Ujian. Nak isorang kau payah. Kena ada poster pula kayak lagi. Tu. Pak ilmu hak ajaran sesat ni tak nak kena mengajar seorang masjid. Ya ajar kok dalam gelak, kok kedai kopi gitu. Tak apa, tak ada tauliah tak apa. Tu. Ramai orang berahi. Habis. Jadi lawan sini bukan gocoh deh. Hamba tak boleh menyirak darah suka dengar orang kata apa mengaji. Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baru. Tuhan kekal-kekal lawan-lawan binasa. Tuhan satu-satu lawan-lawan berbila. Tuhan Tuhan bersifat dengan ilmu, lawan-lawan bodoh. Dia kata bodoh pula dah tu. Dia duk pahal lawan tu gocoh siap. Bukan lawan sini dengan makna gocoh bertewah. Sparring tu bukan. Supaya lembu duk badi tandukmu, tanduk aku tandukmu, menenyehmu aku gitu. Bukan makna lawan tu. Lawan sini makna didduha dalam Arab wa didduha itu. Apa? Hak tak boleh beripu sekali. Itu makna lawan sini. Lawan ilmu mana? Hak tak boleh beripu sekali dengan dia dengan ilmu ni ke apa? Jahil. Apa jahil? Bodoh. Ya sini lagi tak Arab kita jahil. Jahil itu makna seorang yang bersifat dengan jahil. Ni. Naknya ialah al-jahlu. Al-jahlu bukan jahil. Al-jahlu dah. Mana bodoh tu. Tu diri bodoh tu orang panggil. Artinya arti jahlu tiada tahu suatu, tak tahu gapo. Satu. Atau tahu tapi tiada betul dengan hakikat. Mana tak kena dengan realiti. Itu dia panggil tahu tidak mutabiqul lil waqi'i. Orang panggil bodoh lah tu. Orang tak panggil tahu ke tu. Orang duk ceramah dengan penuh yakin dia kata, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia. Lembu-lembu ni ialah sejenis kenderaan beroda pak, pakai steering minyak petrol.
Hok mana hok bodoh belaka hal lembu tu gapo dia? Anggap belaka masya-Allah kemah ustaz ni ngajar. Nah, tapi ada orang hok tahu lembu tu gapo. Ya kata gapo kau ustaz tu? Kata nah. Bodoh ini. Lembu-lembu sejenis kenderaan bodoh dapat. Nah, kak petai lagi bodoh dah. Nah, lembu ni sejenis binatang berkaki pak, bertemoh, makan rupuk atas padai. Bau tu, gitu. Nah, tapi oleh kerana bodoh, walau confident lebih sekali. Tuan-tuan yang mulia. Oh, tuan-tuan yang mulia. Jangan main dia ni. Lembu-lembu ni tuan-tuan, ialah sejenis kenderaan yang beroda pak pakai steering minyak petrol tuan-tuan. Oh, kemah. Orang tengok kemah. Saat ni syarah kemah malah. Tapi hak cerdik duk belakang kata, waduh saat ni tak kenal gapo dia lembu ni kalau gitu. Nah, itu apa panggil bodoh. Apa? Tahu tidak kena dengan hakikat benda. Itu. Tahu dia tu tidak kena dengan realiti perkara. Itu apa panggil jahil murakkab. Itu jahil murakkab. Jadi Tuhan tahu kena dengan realiti benda dah. Kita buat teka dah gitu. Ingat ke tak ingat tahu tu. Nah. Tu. Teka pula hari ni, nah. Tu nak tanya. Ni, pukul berapa lah ni? Pukul 8.59 dah. Kat pukul 9 boleh berhenti dah ni. Nah. Pada malam ni pukul 8.59 kita duduk di surau Al-Mustaqim, surau Jumaat Al-Mustaqim. Soalan nak tanyanya, Tuhan tahu tak kita ada di pavilion? Tok Bila jawab adik. Tuhan tahu tak? Sekarang ni pukul 8.59 Tuhan tahu tak kita ada di pavilion? Tahu? Tahu deh? Tahu? Astaghfirullahalazim. Dah mana bodoh lah Tuhan. Dah kita duduk di surau Al-Mustaqim tapi Tuhan tahu di pavilion gitu. Ya bening lah Tok Bila kata gila takut. Lah ni pukul 8.59. Ni saat ni. Kita duduk di surau Al-Mustaqim. Soalan nak tanyanya Tuhan tahu tak sekarang ni saat ni pukul 8.59 ni kita ada di pavilion. Tuhan tahu tak? Sudah. Tak berhati. Kata sudahlah kalau tak tahu jawab tak tahu ke bodoh pula tu. Tahu tak? Tahu tak? Pak kita ada tak di pavilion lah ni? Ada tak sekarang ni kita di pavilion? Sudah. Macam mana boleh jawab Tuhan tahu kita ada di pavilion, muka kita ada di surau Al-Mustaqim. Kalau Tuhan tahu kita ada di pavilion, sedangkan sekarang ni kita berada di surau Al-Mustaqim, bermakna tahu Tuhan tu tidak kena dengan realiti. Tidak berbetulan dengan wakil. Tidak kena dengan hakikat. Tu orang panggil fi maknal jahli. Pada mana bodoh tu. Jangan main tu. Apa nak jawab kan? Tu jawabnya Tuhan tahu kita duduk di surau Al-Mustaqim. Itu tu jawab dengan beradab. Kalau jawab kata Tuhan tak tahu, boleh juga. Tapi su'ul adab ma Allah. Panggil kita gini sebuah ke tak tahu di Tuhan. Tapi memang sungguh lah. Apa? Kalau tahu jadi jahil pula Tuhan. Kita duduk sini Tuhan tahu sana. Kayak cerita dah ke? Seorang bapak tu duk hantar anak semua sekolah tiap-tiap pagi. Kak 10, 2, 3, 4 bulan, 5 bulan dah. Tiba-tiba cikgu display telefon. Ni Hajilah. Ya Hajilah. Ni anak Pak Allah ni. 5 bulan dah tak pergi sekolah ni. Guano cikgu saya hantar tiap-tiap pagi. Ada, memang tak mari. Nah, Pak Dolah kicek sendirilah ya. Dia pergi siasat. Hantar anak pagi esok sekolah, dia nusuk ke dalam rok. Tentang tengok anak dia pergi mana. Rupa-rupa anak dia pergi main snooker. Nah, tu dia kata kana. Nate budak ni aku ni ingat-ingat mati-mati mau pergi sekolah. Rupa-rupa 5 bulan ni mau tak pergi sekolah. Wah, tengok. Pengetahuan kita tu tak muafakat dengan hakikat. Betul tak? Itu sebab tu kita tu jahil. Itu, dah. Tu. Tuhan boleh itu. Tuhan boleh lagu tu. Kita duduk di surau Al-Mustaqim, tiba-tiba Tuhan tahu di pavilion. Gitu. Boleh? Tu boleh tu bila gitu. Toleh. Kalau boleh kat jahil Tuhan.
Aduh. Dah, ingat baik-baik tu. Tapi kalau orang tak mengaji tauhid ya pening. Sudah nak jawab gua ni peningnya. Nah, kalau orang mengaji tauhid tahu lalu. Jawabnya dengan beradab. Kalau beradab jawab, Allah Taala tahu kita duduk di surah Al-Mustaqim. Apa nak tahu di pavilion? Mau kita duduk di surah Al-Mustaqim. Nah. Kalau jawab nak jadi pening orang, jawabnya Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu. Tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Tuhan kan bersifat dengan ilmu. Kalau Tuhan tahu kita duduk di pavilion, padahal kita duduk di surah Al-Mustaqim, itulah orang panggil jahil Tuhan. Faham tak? Maka sebab tu jawab tak tahu. Sebab kita tak ada di pavilion ni. Kita duduk di surah Al-Mustaqim. Tu. Maka Tuhan tahu kita duduk di surah Al-Mustaqim. Tuhan tak tahu kita duduk di pavilion saat sekarang ni. Gitu dah. Tu lagu tu. Mustahil iya Allah jahil. Mustahil dengan mana istihalah. Gitu. Mustahil dengan mana istihalah. Apa? Tentu tidak. Tu bahasa Melayunya bunyi gitu. Tentu tidak iya Allah jahil. Tentu tidak iya Allah tu bodoh. Au fi maknal jahli. Begitu. Tu. Tu wa yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu au fi maknal jahli. Begitu. Tentu tidak atas Allah Ta'ala tu bodoh atau pada makna bodoh. Apa makna pada makna bodoh? Tadi ilmu kasbi pada makna bodoh, ilmu nazari pada makna bodoh, ilmu daruri pada makna bodoh, ilmu badihi, ilmu laduni, ikutlah. Nah, atau ilmu tetapi ghairu mutabik lil haqiqah, itu juga fi maknal jahli. Tahu tidak kena dengan hakikat, itu juga fi maknal jahli. Itu kita ilmu kita tadi mana? Ilmu kena mengaji, ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi, gitu. Ilmu yang terdahulu jahil. Maka karena itulah Allah Taala firman dalam Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Itu. Wa fawqa kulli dzi ilmin, di atas tiap-tiap yang mempunyai ilmu tadi itu, alimun, ada yang maha amat mengetahui. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang kita ada ni sebenarnya sekulit etok tak sapa, sikit sangat. Maka sebab tu tak boleh kita takabur. Tak boleh kita menyombong. Aku orang alim, aku orang mengaji, aku tahu, mu bodoh, mu tak tahu, tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu ada pada kita ni hanya sekulit etok tak siapa. Hak Nabi tu pun khazanah ilmu tu Tuhan kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami berikan ilmu kepada kamu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sedikit jua. Hak tu Nabi Muhammad khazanatul ilm dah. Khazanah ilmu tu sikit. Pak kita ni bukan hak khazanah hak boleh hujung-hujung kuku, tahi kuku hujung-hujung ni. Lagilah pada makna bodoh. Itu dah. Habis. Maka hak sebenar-benar bersifat dengan ilmu tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Allah tu zat yang alimun. Kita alimun. Kita kalau orang alim, orang panggil apa? Orang yang berilmu, alimun, orang yang bersifat dengan ilmu, gitu ya. Alimun. Tuhan bukan setakat alimun, bahkan alimun, sirah mubalaghah. Yang maha amat mengetahui. Gitu. Hanya wajib, mana mesti. Wajib sini dengan mana wujub. Hanya wajib, yakni mesti Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan dan maha amat mengetahui itu selama-lamanya. Jadi takluk sifat ilmu ni satu je. Apa? Tanjizi qadim. Luluh sedia kala. Mana Tuhan tahu segala perkara tu sedia kala. Tidak terdahulu jahil. Tak terdahulu jahil. Sebab tu tak boleh kita kata Nabi Muhammad tu sebelum 40 tu tak tahulah dia nak jadi gapo Tuhan
Nak mak dia pun tak tahu dia tu supaya dengan budak-budak kampung, mamak kampung. Hingga dah umur 40. Barulah berkait rapat kita dengan dia sebagai Nabi dengan umat. Tuhan tengok dalam ramai-ramai. Hak mana weh nak latih jadi Nabi. Seolah-olah kita isbat Tuhan tak tahu. Siapa Nabi yang terakhir hak nak ditabal oleh Allah Ta'ala. Tak boleh cakap gitu tu. Ha, dah? Ha, tu sedekah Allah Ta'ala maha mengetahui sedia kala lagi. Nabi tu, Nabi Muhammad akan jadi Nabi. Bukan semua, bukan hanya batu saja. Semua benda. Nah, ni, batai hidup kita kepek lagu ni sedia kala lagi Tuhan tahu. Biji gini dah. Ha, gitu dah. Ha, sebab tu tengah-tengah tok guru kata-kata. Hidung kita ni sama tua dengan ilmu Tuhan. Tua cakap gitu. Kita tak faham apa ke tua kecil lagu ni Kurang ajar molek bunyi dak ni. Oh, rupa-rupa bila kita ngaji, oh iya sungguh. Maknanya apa? Yakni hidung kita kepek lagu ni Tuhan nyata di ilmu dia sedia kala. Belum dia buat makhluk ni lagi. Belum dia buat kita. Dia tahu dah hidung kita kepek gini. Bukan nanti dia buat kita dulu barulah. Oh, kepek gini yang kepek lagu lain. Kalau lagu tu bodoh lah tu. Jawab dia. Dah? Kayak kita, kayak boleh jadi ilmu kita lagu tu. Duk tengok orang tina nak pergi dating comel, baju pun Allah pun nyepak. Boleh jadi kalau kita. Dah. Tu hak kita nampak dalam ilmu kita tu, weh, molek ni, bagus ni, comel ni. Bagi jumpa Allah berat guna gambar orang lain di Facebook pun. Contoh. Tuhan mustahil lagu tu. Nah, sedia kala luluh pengetahuan Tuhan tu sebiji muafakat dengan benda yang akan berlaku. Habis. Kemudian dalil kita sambung semula pula. Ada pun tanda tahu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, alhamdulillah 2 hari lepasnya telah siap adalah progres meratakan tanah pondok kita di Kuang tu. Jadi hamba terima kasih banyak-banyaklah kepada jemaah di sini juga yang banyak menyumbang, berinfak, berwakaf. Jadi tanah baru siap orang panggil perata tu, dia orang panggil tanah tu tanah baru. Jadi nak bina, nak piling besi ke apa tu, dia tak boleh piling selalu. Dia kena tunggu tanah tu betul-betul kukuh dulu. Itu kata kontraktor makin masuk sebulan 2 bulan jugalah. Tengok bergantung pada cuaca. Duk main hujan apa ni. Tak tahu lagu mana. Jadi kita tak buka lagi secara rasmi tu. Nak berwakaf orang panggil pembinaan ni bagaimana. Tapi sambil-sambil tu kita duk kutip dah. Supaya mudah untuk kita beli besi ke apa semua nanti. Jadi teruslah berwakaf, menyumbang, bersedekah. Nah, hamba doa semualah siapa-siapa yang berwakaf tu walau sikit pun mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bighairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات طيبات السلام عليك يا السلام الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا رب اغفر لي ولوالدي يا رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب الرحمن
Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam wa ma min a'zami ni'mah kafa bihi min an-ni'mah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا ربنا سبحان الله Subhanallah wa ta'ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم
واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا متابعة جدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وطاعة وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن ترزقنا السعادة في الدين والدنيا والآخرة يا فرج الهم كشف الغم لمن العبد واغفر وارحم يا دافع البلاء والنقم. ادفع عنا يا الله ادفع عنا يا الله وعن جميع المسلمين والمسلمات كل بلاء وغباء ووباء وهم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام.